اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil-Baihaqi karangan Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita buka surat berapa ya? 99. Jazakallah khair. Baik, kita buka surat 99. Yang mana kita masih lagi dalam cabang iman yang ke-45 berkenaan dengan ikhlas dalam amal kerana Allah dan meninggalkan riya dan sum'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan lepas kita telah bincang sedikit berkait dengan hadis yang ataupun dengan ayat Al-Quran, begitu juga hadis yang membincangkan tentang keikhlasan di dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan kita bincang juga hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala menolak setiap amalan yang tidak ada keikhlasan, amalan yang ada riya, amalan yang ada sum'ah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas daripada pengarang kita sebut ayat Al-Quran, pengarang kita sebut hadis, maka pengarang kita akan sebut syair dan ungkapan hikmah daripada para ulama. Jadi antara ungkapan hikmah yang disebut oleh pengarang kita adalah diriwayatkan daripada Zubair bin Al-Harith Al-Yami. Situlah. Katanya, yasuruni an yakuna li fi kulli syai'in liyatun hatta fil akli wasyurbi wan naum. Aku suka jika setiap urusanku disertakan dengan niat. Maksudnya ikhlas kepada Allah, walau ketika makan, minum dan tidur. Kita pada asalnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya niat ataupun ikhlas, niat yang baik ni adalah dalam bab ibadat. Ketika kita beribadat kepada Allah, maka kita perbaiki hati kita, kita perbaiki niat kita hanya beribadat semata-mata kepada Allah Ta'ala. Orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal ibadat saja mereka itu memperbaiki niat, bukan dalam hal-hal perkara yang harus sekalipun mereka itu memperbaiki niat. Kita, kalau kita buat benda yang harus, seperti contoh makan ke, minum ke, bekerja ke, kalau niat kita, niat yang baik, maka kita dapat ganjaran pahala daripada perkara yang harus yang kita buat apabila kita niat yang baik. Sebab itulah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya, yang mana satu ketika sahabat Rasulullah satu ketika ada seorang lelaki dia melalui ataupun dilalu kok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lelaki ini ada dua sifat kepada dia. Yang pertamanya rajin, cergas dan gagah. Rajin, cergas dan gagah. Maka sehingga kan para sahabat kagum dengan sifat yang ada pada lelaki tersebut. Sehingga para sahabat kata lagu mana, andai kata orang ni berada dalam jalan Allah, berperang di jalan Allah, hak ni hak yang paling comel, orang gini hak yang kita nak kalau perang cergah lagi, gagah lagi, rajin lagi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Andai kata orang ni keluar bekerja, dia keluar bekerja kerana nak tanggung anak dia yang masih kecil di rumah, maka dia berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tengok, dia keluar bekerja, pada asalnya bekerja adalah harus. Tapi oleh kerana kosak dia nak tanggung anak kecil di rumah, hak yang menjadi kewajipan kepada dia memberi nafkah terhadap anak kecil tersebut, maka dia ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apa yang disebut oleh para alim ulama adalah
kita mampu mencari pahala dalam kita melakukan benda-benda yang harus. Bukan hanya ibadat sahaja. Kita makan, kalau niat kita untuk menambah tenaga agar kita dapat duduk dalam majlis ilmu, agar kita dapat beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tenaga dapat beribadat kepada Allah, maka dapat pahala. Baik, sebab itulah dalam perkataan ni dikatakan ni, bukan hanya dalam bab ibadat, bahkan dalam bab makan, minum, tidur sekalipun, aku suka bahawasanya ada keikhlasan. Maka maksudnya buat perkara tersebut adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Diriwayatkan daripada Sufyan, kullu syai'in halikun illa wajhah, katanya ma urida bihi wajhuh, iaitu suatu yang tiada bermatlamatkan, suatu yang tidak iaitu suatu yang tidak bermatlamatkan redanya. Gini. Katanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Asal makna kullu syai'in halikun illa wajhah? Ni adalah ayat Al-Quranul Karim. Ni adalah ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya setiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Semua benda binasa belaka, melainkan zat Allah Ta'ala sahaja yang tidak binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap mereka yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, termasuklah kita. Dan hak yang kekalnya adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dalam Al-Quran ada ayat setiap sesuatu binasa melainkan wajah Allah. Maka ada penafsiran yang ditafsirkan oleh sebahagian daripada salaf, antaranya Sufyan Ibn Uyainah. Dia kata lagu mana? Maksud setiap sesuatu binasa melainkan zat Allah Ta'ala adalah setiap sesuatu yang tidak dikehendaki dengannya akan zat Allah. Maksudnya, setiap perkara yang kita buat bukan kerana Allah itu akan binasa. Hak yang akan kekal adalah setiap benda yang kita buat kerana Allah. Bukan setakat ibadat, bukan selain daripada ibadat sekalipun. Kalau kita buat ibadat, kalau tidak ada keikhlasan, maka ibadat tu tidak ada ganjaran pahala. Apabila tidak ada ganjaran pahala, di negeri akhirat nanti, kita tidak mendapat ganjaran daripada ibadat tersebut. Jadi, sia-sia ibadat tu. Berbeza dengan orang yang buat ibadat kerana Allah, pasti dia dapat ganjaran di negeri yang kekal abadi, dan ganjaran itu kekal. Nah, tengok. Jadi setiap perkara yang tidak ada keikhlasan, yang kita buat bukan kerana Allah, maka dia akan binasa. Hak yang tidak binasa hanyalah dibuat kerana Allah. Okay, kita buat contoh yang lain. Kita di atas dunia ada teman-teman rapak kita. Mungkin teman rapak kita tu anak kita, mungkin teman rapak kita tu isteri kita, mungkin teman rapak kita tu suami kita, ayah kita, mak kita, kawan-kawan kita. Semua teman rapak saat itu akan binasa. Tidak bertahan lama. Melainkan setiap perhubungan, setiap pertemanan yang didirikan di atas dasar takwa kepada Allah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Maksudnya teman-teman yang rapat pada hari kiamat nanti, sebahagian mereka itu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Tengok, hak atas dunia rapat, tapi di akhirat pula jadi musuh, berlawang. Hak di atas dunia tu rapat molek, di akhirat pula jadi berlawang nak setara. Sebab dia? Sebab setiap perhubungan yang tidak diasaskan di atas keikhlasan dan takwa, dia tidak akan kekal. Melainkan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Maksudnya, apabila perhubungan dia diasaskan di atas takwa, maka perhubungan ini akan kekal di negeri akhirat. Okey, itu maksud daripada perkataan kullu syai'in halikun illa wajah. Maksudnya ai ma urida bihi wajhullah. Seterusnya katanya, diriwayatkan daripada Hilal bin Yasaf, katanya Isa bin Maryam alaihi salam berkata, idza kana yawm sawmi ahadikum falyudhin lihyatahu wal yumsih shafatayhi wa yakhruju ila an-nasi hatta ka'annahu laysa bisa'im wa idza a'ta bi yaminihi falyukhifhu an shimalihi wa idza a'ta bi yaminihi akhfa yukhfi falyukhfihi
فليخفه عن شماله وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. Maksudnya, apabila tibanya hari salah seorang dari kamu berpuasa, puasa sunat lah, dia hendaklah melemur minyak di janggut dan sapulah juga di bibir. Jadi dia buat asal itu biar nampak macam orang tak puasa. Okay, maksud dia begitu. Ni puasa sunat lah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib, orang kita orang fitnah kita pula. Dah wahana peyuh dah atas kepala minyak je mulut oh. Jadi dah comel lah fitnah pula kan. Kita kena jangan letak diri kita pada tempat fitnah. Dan pada tempat orang boleh tomah. Ni puasa sunat ni. Jadi puasa sunat. Kadang-kadang kita melakukan ibadat puasa, maka mari perasaan dok comel dalam hati nak tunjuk kepada orang, nak suruh orang kata kita ni orang kuat ibadat, orang rajin puasa, orang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua tu menyebabkan pahala puasa kita sia-sia. Tak ada, kerana tidak ada keikhlasan. Maka yang diajar dalam hadis ni adalah kalau mu puasa, hendaklah mu lemur minyak di janggut dan sapulah juga di bibir. Bukanlah mesti buat gitu. Maksudnya mu buat macam orang tak puasa pun ni. Keadaan mu buat macam orang tak puasa. Ni kau teka puasa tu buat sepatutnya biasa je, tapi buat macam dah baik, buat dorok je. Tanya buat ni tau. Nak suruh tanya je. Tujuan nak ke apa? Puasa hari ni. Mari puasa kau. Mari buka apa? Bukan setakat hari ni saja. Jadi takut benda niat tu dok comel. Niat tu dok comel. Kalau niat untuk benda dakwah orang, untuk suruh orang tu berpuasa juga, tu tak apa, tak ada masalah. Tapi takut niat kembali kepada habuang nafsu kita, hawa nafsu kita, maka sia-sialah ibadat yang kita buat. Baik. Jadi masa hari kita puasa tu buat macam kita tak puasa ni. Buat macam kita tak puasa. Bukan buat macam kita tak puasa makan minum dah, tu batal puasa. Maksudnya buat macam biasa je. Maksudnya kita tidak dikenali sebagai orang yang berpuasa ketika kita berpuasa sunat. Macam ramai-ramai orang tak sedar kita puasa. Hal tu lebih terjaga keikhlasan kita. Sebenarnya dia ajar cara ni adalah untuk menjaga keikhlasan kita. Tapi bukan semua orang kalau sekiranya dia puasa sunat, dia ada riak. Bukan semua orang. Cuma antara cara untuk kita didik diri kita agar ada keikhlasan adalah kita buat sesuatu yang orang nampak macam kita tak puasa, untuk jaga hati kita. Tapi kalau kita tak buat gini, kita dapat jaga hati kita, alhamdulillah, tak perlulah buat gini. Kemudian dia keluar menemui manusia seolah dirinya kelihatan tidak berpuasa. Apabila dia memberi dengan tangan kanan, sembunyikanlah dari tangan kiri. Kalau dia beri dengan tangan kanan, maka sembunyikan pemberian itu daripada pengetahuan tangan kiri. Maksud dia, biar susu, jangan orang tahu, supaya dia lebih terjaga keikhlasan dia. Sebenarnya hak ni adalah maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara golongan hak yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Taala adalah wa rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang dia bersedekah dan dia menyembunyikan sedekah dia. Dia menyembunyikan sedekah dia sehingga tangan kiri dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ni perkataan ni sebenarnya adalah kiasan. Kita kalau tangan kanan kita bagi, tangan kiri tahu juga sebenarnya. Sebab dia sebab tangan kiri pun daripada anggota kita. Cuma nak royaknya, kiasan daripada terlalu kita menyembunyikan sedekah kita seolah-olah tangan kanan bagi sampai tangan kiri tak tahu. Dan kalau tangan kiri tak tahu, orang hak yang bukan daripada anggota kita, hak yang tidak, yang berpisah daripada diri kita, lebih lagi tak tahu. Kita maksud dia. Hak tu hak yang paling comel. Cuma sebelum daripada ni, pernah kita ceritalah, masalah sedekah ni, dia terletak pada niat. Sama ada kita sedekah secara terang-terang ataupun secara tersembunyi, kedua-dua ada ganjaran pahala. Sama ada kita bersedekah secara terang-terang ataupun tersembunyi, kedua-dua ada ganjaran pahala. Jangan kita mudah menuduh orang hak yang bersedekah tiba-tiba ambil gambar tok dalam Facebook dan seumpamanya, kita kata tak ada keikhlasan. Dia keikhlasan ni bukan terletak pada perbuatan, tapi terletak pada niat di dalam hati. Baik, kita jangan mempertikaikan keikhlasan
orang yang bersedekah, kalau dia bersedekah saat itu ditakak gambar, kita jangan pertikaikan. Sebab kita tidak tahu bagaimana hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Andai kata mung sekiranya mung menzahirkan sedekah mung, maka tu sebaik-baik. Tu comel sebenarnya. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau sekiranya mu menyembunyikan sedekah, mu beri kepada fakir miskin tanpa orang tahu, sehingga ke tangan kiri mu tidak mengetahui apa hak yang diberikan oleh tangan kananmu, hak tu adalah lebih baik bagimu. Nah, tengok dalam Quran kata kalau menzahirkan sedekah baik, tapi menyembunyikan hak tu adalah lebih baik. Jadi kita tidak bolehlah bermudah-mudah kata orang tak ikhlas dengan pemberian orang saat itu secara terang. Cuma apa hak yang dituntut kepada kita adalah untuk menjaga keikhlasan. Kadang-kadang bab bersedekah ni kita bagi kepada orang benda hak yang kita sayang, dia mudah sangat mari sifat dak comel dalam hati. Maka untuk jaga perkara tersebut adalah kita menyembunyikan pemberian kita. Okey, itu maksud dia. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama menyebut sedekah yang wajib, maksudnya zakat, hak tu comel kita tidak sembunyikan. Bukan maksudnya kita wawakan habis tok dalam grup WhatsApp, grup Facebook apa semua sekali, bukan gitu. Maksudnya tak ada masalah depan orang kita bagi pun. Supaya tertolak tahmah daripada kita. Benda hak yang wajib, tiba-tiba tak nampak bagi zakat pun. Jadi orang kata, oh dia ni kedekut bak zakat. Aku seumur hidup aku tak pernah pun tengok dia bagi zakat. Padahal kawan ni bagi. Takkan orang nak buat benda kabar kita belaka. Tapi begitu, syaitan ni dia mudah masuk di dalam diri manusia. Jadi mudah masuk dalam diri manusia. Jadi ada sebahagian daripada ulama kata, kalau bak zakat, hak yang comelnya adalah kita buat depan orang supaya tertolak tahmah. Yang pertama, yang keduanya adalah dapat kita dakwah orang supaya bayar juga zakat. Sebagaimana kita bayar zakat. Sama juga ketika dalam tekoh orang duduk ramai-ramai, tiba-tiba orang minta sumbangan sebagai contoh. Maka kita nak jadikan kita saat itu ikutan orang. Jadi kalau kita bagi orang pakat bagi, maka comel kita bagi tunjuk depan orang. Tapi bukan tujuan untuk orang puji kita. Tujuan untuk kita jadikan kita ni ikutan orang. Okey, hal tu tidak menjadi masalah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya apabila dia memberi tangan dengan tangan kanan, menyembunyikannya dari tangan kiri. Apabila salah seorang tamu solat, lepaskan tirai pintunya. Kalau nak semayang dalam rumah saat ni tu tutup tirai. Bukan nak semayang tu buka habis tikar. Nak semayang tak buka tikar. Nak semayang tu buka habis tikar. Nak semayang tepi tikar pula. Tepi tikar pula, tempat laluan orang. Tak, maksudnya janganlah buat lagu tu. Kita jangan buat benda suatu ibadat kerana manusia. Dia sebenarnya orang hak yang sedekah ke, orang hak yang puasa ke, orang hak yang semayang ke, hak yang tidak ada keikhlasan ni, sebenarnya dia nak manusia puji dia je. Dia nak manusia puji dia. Baik, itu tujuan dia. Nak suruh orang kata dia orang baik, nak suruh orang kata dia orang kuat semayang, nak suruh orang kata dia saat ni tu orang rapat dengan Allah. Dia nak puji manusia je. Baik, dia tidak memadai ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dia nak habuang daripada manusia. Maka di situlah sebenarnya salah. Tak apa. Dalam hadis ni sebut lagu mana. Tak apa, tak ada masalah membuat benda saat itu. Buat nusuk-nusuk tak ada masalah. Sebab dia, tengok alasan belakang. Kerana Allah Ta'ala membahagikan pujian seperti mana dia membahagikan rezeki. Maksudnya, sebagaimana rezeki adalah anugerah daripada Allah, pujian juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat baik lagu mana pun, mu tunjuk ke orang lagu mana pun, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan dia puji, dia tidak akan pujimu. Baik. Tapi kalau mu susuk lagu mana pun, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kepada dia pujimu, maka dia akan pujimu. Okey, begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang yang ada keikhlasan dalam ibadat dia dipuji oleh orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia, orang Islam pakat puji dia. Tidak puji dengan perkataan, puji dengan perbuatan. Kalau tidak puji dengan perkataan pun, puji dengan perbuatan. Dia puji dengan perbuatan ni adalah kita buat sesuatu yang menunjuk kita saat itu menghormati orang tersebut. Itu dipanggil puji dengan perbuatan. Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama, di antara tanda
benda hak yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang cakap baik tentang kita. Itu di antara tanda. Baik, kita buat sebagai contoh. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia karang banyak kitab. Dan kitab dia antara kitab yang banyak orang guna dalam pengajian. Daripada penuntut ilmu sehingga orang awam. Dan hamba yakin, orang yang duduk di Malang ni, yang duduk di atas surau Al-Hikmah ni, beberapa kali belajar daripada kitab Imam Nawawi. Contoh kitab hadis 40. Orang belajar belaka, rasa sini pun ada orang ngajar. Kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. Begitu juga kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam Nawawi, orang belajar. Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, karangan Imam Nawawi, orang belajar. Itu belum lagi kita kira orang-orang yang ustaz-ustaz, orang alim, penuntut-penuntut ilmu. Bukan setakat kitab tu, bukan kitab-kitab yang lain dia belajar. Kalau orang yang mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i, antara kitab yang mereka belajar adalah kitab Minhajul Talibin, karangan Imam Nawawi. Di sana ada kitab hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab Syarah Sahih Muslim. Banyak kitab Imam Nawawi, orang pakat belajar. Maka sehingga kan ulama melihat bahawasanya ni di antara tanda Allah Taala menerima apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi, sehingga kan orang pakat guna kitab dia. Sebenarnya kita masa nak belajar, kita cari kitab dia itu adalah sebenarnya melalui perbuatan kita, kita memuliakan Imam Nawawi. Okey, kita puji dengan perbuatan kita. Maksudnya, apabila Allah Ta'ala terima sesuatu amalan yang dilakukan oleh hambanya, maka kita akan melihat ada penerimaan oleh orang beriman. Orang beriman menerima apa yang dia buat. Okey, sebagaimana rezeki adalah pemberian Allah, begitu juga puji adalah pemberian Allah. Mu buat susu lagu mana pun, kalau Allah Ta'ala akan kurniakan kepadamu manusia puji, maka manusia akan pujimu. Okey, itu maksud daripada perkataan ini. Seterusnya kata dia, diriwayatkan daripada Dhinnun al-Misri. Ini seorang ulama dah. Ada seorang ulama berkata, jadi Dhinnun al-Misri menyebut, ada seorang ulama berkata, ma akhlasal 'abdu lillahi illa ahabba an yakuna fi jubbin la yu'raf. Seorang hamba dikira tidak ikhlas kepada Allah sehingga dia suka berada dalam perigi yang dalam serta tidak diketahui tempatnya. Orang yang betul-betul ikhlas ni, dia suka benda yang dia buat cukup Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Diriwayatkan daripada Bishr Al-Harith, daripada Al-Fudail bin Iyad, la'an akilud dunya bil tabli wal mizmari ahabbu ilayya min akulaha bidin. Maksudnya la'an akala ya'kulu la'an akula ad-dunya bil-tabli wal-mizmari ahabbu ilayya min an akulaha bidin. Maksudnya, demi Allah, aku memakan habuang dunia dengan degendang dan seruling, lebih aku sukai berbanding memakannya dengan agama. Baik. Maksud dia betul, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat baik, tiba-tiba dia nak tunjuk kepada manusia, sebenarnya dia nak daripada manusia. Dia nak habuang daripada manusia. Apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad, kalau aku cari makan dengan gendang, dan aku cari makan dengan seruling, maksudnya dengan alat-alat muzik. Okey, alat-alat muzik kita kena faham adalah perkara yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Boleh tak kita nak main selain daripada kompang? Kompang boleh. Selain daripada kompang, seruling ke, piano ke, ataupun gitar ke, ulama berselisih pandangan. Secara ringkas je, majoriti ulama mengharamkan. Walaupun ada segelintir ulama menghalalkan. Majoriti ulama mengharamkan walaupun tidak disertai dengan minuman arak. Ni alat-alat muzik ni, kita kena faham. Di alat muzik ni memang cukup teruk lah di zaman kita kan. Benda tersebut sebenarnya ulama berbeza pandangan. Adakah haram ataupun tidak. Majoriti ulama mengatakan haram. Segelintir ulama mengatakan halal. Antara ulama yang menghalalkan adalah Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Ulama yang kemudian, ulama yang sekarang yang menghalalkan adalah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi.
Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebaik-baiknya adalah kita elokkan kerana majoriti ulama mengharamkan. Jadi oleh kerana majoriti ulama mengharamkan, dengan boleh majoriti ulama mengharamkan. Jadi kita kena ambil atas pandangan yang haram untuk kita hurang masalah ni. Kalau aku cari dunia dengan perkara yang jelas haram, ni kata Fudail bin Iyad, hak tu lebih aku suka daripada aku cari dunia dengan agama. Bagaimana cari dunia dengan agama? Kita buat sesuatu benda untuk manusia. Kita buat sesuatu benda untuk manusia, tidak ada keikhlasan kepada Allah. Lebih baik di sisi Fudail bin Iyad daripada kita cari dunia dengan benda yang haram, lebih baik daripada cari dunia dengan benda yang dikatakan sebagai ibadat. Benda yang haram jelas haram, tetapi kita guna ibadat untuk mencari habuang dunia, cari untuk benda manusia puji kita, mendapat sedikit habuang dunia, maka itu sebenarnya adalah dosa yang cukup besar. Itu maksud daripada perkataan Fudail bin Iyad. Tapi jangan kita faham begini, jangan kita faham jadi Fudail bin Iyad melakukan maksiat untuk mencari dunia. Bukan. Dia nak kabur cari dunia dengan agama lebih buruk daripada cari dunia dengan dunia. Dia nak kabur lagu tu. Tapi bukanlah maksud dia cari dunia dengan dunia, bukan. Dia adalah orang yang cukup warak. Fudail bin Iyad adalah orang tasawuf yang terkenal, orang yang cukup warak, orang yang cukup zuhud dengan dunia. Baik. Seterusnya diriwayatkan daripada Malik bin Anas. Qala li ustadi Rabi'atul Ra'i, ya Malik, man as-safadah? Qultu man akala bidini. Faqal man safalatus safadah? Qala man aslaha dunya ghairihi bifasadi dini. Qal fasaddaqani. Malik bin Anas adalah seorang ulama yang besar. Imam Malik bin Anas, pengasas kepada mazhab Maliki. Dia guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ni seorang ulama besar suatu ketika dahulu, di zaman salaf dahulu. Dia kata ni guruku. Siapa guru dia? Rabi'atul Ra'i. Imam Malik ada seorang guru nama dia Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Malik banyak guru. Antara guru dia adalah Rabi'atul Ra'i. Guruku berkata kepadaku, wahai Malik, siapakah golongan yang bodoh? Dia safalah ni adalah golongan hak yang bawah, golongan hak dok bawah. Tu makna golongan safalah. Golongan hak bodoh siapa? Aku menjawab, orang yang makan hasil daripada agamanya. Dia menjual agama dia dengan sedikit daripada habuang dunia. Orang ni adalah orang hak yang cukup-cukup bodoh. Kerana benda? Kerana dia sanggup tukar benda hak yang sedikit dengan ganjaran yang besar. Sekarang ni kita buat suatu benda, suatu ibadat, kita agama kita. Ni ganjaran sikit, ni ganjaran besar. Ganjaran sikit hak yang manusia bagi, ganjaran besar hak yang Allah Taala bagi, dia tukar. Dia lah aku tak ambil ganjaran besar, nak ganjaran sikit. Maka orang ni bukan orang cerdik, orang bodoh orang lagu ni. Macam kita kata kita kerja lah, kita kerja. Atau kata ginilah, cukup bulan kita buat dua pilihan, gaji. Jadi dia nak gaji 10 riyal sebulan ke nak gaji 5,000? Dia pilih biarlah nak gaji 10 riyal je bulan. Tu orang dah cerdik gitu. Orang yang cerdik dah boleh banyak ambil banyak gitu. Okey, sama juga ni. Apatah lagi tidak boleh kita nak banding ganjaran hak yang manusia bagi dengan ganjaran yang Allah Taala bagi. Ganjaran yang manusia bagi hanya bersifat sementara. Manakala ganjaran yang Allah Taala bagi bersifat kekal di negeri akhirat nanti. Baik. Jadi pastinya orang hak yang makan dengan agamanya, mencari dunia dengan agamanya adalah orang hak yang bodoh. Lepas tu Malik beliau berkata, siapa pula golongan yang lebih bodoh lagi? Maksud ni hak bodoh dah, dia ada lagi hak yang martabat lebih teruk lagi. Allah Rabbi. Malik menjawab, orang yang memperbaiki dunia orang lain dengan membinasakan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ni bahaya. Ni agak cukup bahaya. Jadi kadang-kadang ada sebahagian daripada ahli ilmu rapat dengan orang dalam kerajaan. Sebagai contoh, kita buat sebagai contoh sahaja dalam kerajaan. Dan kadang-kadang orang yang dalam kerajaan ni nak buat sesuatu benda. Suatu benda ni manfaat kepada dunia dia. Nak jaga kedudukan dia apa sekali, nak buat sesuatu untuk jaga kedudukan dia. Maka dia pun suruh orang yang penasihat dia, ahli agama tu, bela dia cari dalil untuk mengharuskan perbuatan dia. Kawan ni cari juga dalil untuk memperbaiki dunia orang lain, merosakkan agama dia.
Allah Rabbi. Dia menjual agama dia untuk jaga orang. Oh, ni memang cukup bahaya. Orang ni adalah orang yang lebih bodoh. Orang yang paling bodoh lagu ni. Manfaat boleh kepada orang lain, tapi keburukan boleh kepada dia. Keburukan di atas dunia saja tak apa, tapi keburukan di negeri akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya diriwayatkan daripada Ibnul Arabi, akhsarul khasirin man abda lin-nasi salih a'malih wa baraza bil qabih man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang yang paling rugi ialah orang yang memperlihatkan amalannya yang baik di hadapan orang, namun menampakkan keburukan di hadapan Tuhan yang lebih hampir dengannya, berbanding dekatnya saluran darah jantung dengan jantung. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut lagu mana? Wa huwa aqrabu ilai. Allah Ta'ala lebih dekat kepada kamu daripada urat. Urat mung tu dekat dah dengan mung, tapi Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Maksudnya Allah Ta'ala dekat dengan kita. Baik. Orang yang tidak ada keikhlasan ni adalah dia menunjuk kepada manusia, ditunjuk kepada manusia tentang kebaikan dia. Tapi dalam masa yang sama, tanpa disedari, dia telah menzahirkan keburukan dia di hadapan Tuhan yang lebih dekat kepada dia berbanding dengan manusia tersebut. Itu maksud dia. Maka orang ni adalah orang yang paling rugi. Memang orang yang cukup-cukup rugi. Di atas dunia tak dapat rugi. Di akhirat baru nampak rugi. Tapi nampak rugi di negeri akhirat nak buat benda dah. Sebab tidak boleh kita nak baiki dah. Atas dunia boleh lagi kita nak baiki. Di akhirat tak ada dah. Tak boleh nak baiki dah. Tempat penyesalan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Ni sesungguhnya amalanmu ni. Allah Subhanahu wa taala ipun belakang amalan ni, amalanmu ni. Lepas aku akan sempurnakan kepada kamu amalan hak yang mu buat. Baik, balasan dia baik. Kalau buruk, maka balasannya juga buruk. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang mendapati kebaikan di dalam amalan dia, maka hendaklah dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah. Tapi wa man wajada ghaira dzalik, sesiapa yang mendapati keburukan dalam amalan dia, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dicela melainkan diri dia sendiri. Dia akan cela diri dia sendiri. Sebab hari tersebut adalah hari penyesalan. Penyesalan tidak ada penghujung. Penyesalan tidak boleh kita perbaiki balik kekurangan kita. Dia berbeza dengan kita berada di atas dunia. Kesilapan kita boleh kita perbaiki semula. Banyak mana kesilapan pun masih lagi ada peluang untuk kita baiki. Tapi di akhirat kelak tak ada. Sebab dunia sahaja tempat beramal, manakala di akhirat adalah tempat hari pembalasan. Tempat kita dibalaskan amalan kita, bukan tempat kita beramal lagi. Seterusnya katanya diriwayatkan daripada Sufyan, "Ya ma'syaral qurra, irfa'u ru'usakum, la tazidul khushu'a ala ma fil qalb. وقد وضح الطريق فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تكونوا عيالا على المسلمين." Wahai qari sekalian. Qari ni orang yang pandai baca Quran lah, orang alim baca Quran. Angkatlah kepala kamu. Jangan tunduk pada akak kepala. Jangan khusyuk melebihi apa yang ada dalam hati. Jangan buat perbuatanmu saat ni tu, jangan lebih daripada benda yang ada dalam hati. Dah hati tak gitu, tapi nampak perbuatan lebih daripada apa yang ada dalam hati. Jangan buat gitu. Sesungguhnya jalan telah jelas jalan di hadapan kamu. Bertakwalah kepada Allah. Elokkan permohonan kamu kepadanya. Minta dengan Allah. Dan janganlah jadi orang yang meminta-minta kepada kaum muslimin. Okey, di zaman Imam Sufyan, ada sebahagian daripada qurra, orang yang baca Quran ni, kerja dia duduk baca Quran, masjid, surah. Dia ni mengharapkan makanan dia daripada kebaikan ihsan masyarakat. Baik, sedangkan dia baca Quran. Sedangkan dia menghafal Quran. Maka Imam Sufyan kata jangan buat lagu tu lah. Jadi apabila kita ni suka mengharapkan barang orang, jadi kita akan cakap dengan orang pun tunduk, ngalah, khusyuk semua.
nampak macam ngaloh kau orang. Maksudnya cukup menghormati orang lah. Memang sebenarnya menghormati orang itu tidak menjadi masalah. Tapi menghormati orang kerana ingin mendapat mendapat benda daripada orang. Hak tu sebenarnya benda hak yang dok comel sebenarnya. Benda hak yang ada padamu mulia. Dalam dadamu ada Quran mulia. Maka angkat kepalamu. Jangan mu bergantung dengan manusia. Mohon kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepadamu. Ini hak yang dituntut oleh sebahagian daripada ulama salaf kepada sebahagian daripada orang yang menyibukkan diri dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya last sekali diriwayatkan bahawa seorang ulama berkata, khawiful mu'minina billah wal munafiqina bisultan wal mura'ina bin nas. Maksudnya, takutkan golongan beriman dengan Allah. Orang yang beriman kita kena takutkan dia kepada Allah. Dia buat kesilapan, kita kena bawa mudah takut kepada Allah Ta'ala. Orang beriman pasti akan takut. Orang beriman pasti akan takut. Kalau dia buat salah, kita kata mu tak takut Tuhan ke? Mu buat gini ni, mu ingat lepas dok mu dengan Allah Ta'ala. Mu ada jawapan ke dok? Orang beriman yang akan takut. Ni benda penting ni. Sebagai ukuran kita, kita nak tahu lagu mana kita saat ni tu iman kita, lagu mana kedudukan. Sebab kita kena cek sama. Jangan kita buat sedap, kita kena cek sama. Aku buat maksiat ni, aku takut tak Tuhan? Aku takut tak Tuhan kuat maksiat ni? Aku buat kesalahan ni, benda yang dilarang oleh syarak ni. Aku takut tak Tuhan? Ni benda penting. Ni apa yang disebut oleh ulama. Mung takutkan orang beriman dengan Allah. Kalau dia buat maksiat, mung kata ittaqillah. Hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu'man bin Bashir. Bashir seorang sahabat Rasulullah. Satu ketika dia nak bagi kepada anak dia Nu'man seorang hamba. Sedangkan anak dia ramai. Maka isteri dia nama Fatimah bintu Rawahah tidak setuju. Mereka dijadikan Rasulullah, pergi jumpa dengan Rasulullah, minta Nabi SAW jadi saksi di atas pemberian tersebut. Maka dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia pun khabar kepada Rasulullah. Rasulullah, hamba nak bagi seorang hamba, abdi hamba, kepada anak hamba nama Nu'man. Tapi mak dia tak setuju. Mak dia minta supaya hamba jadikan Rasulullah sebagai saksi. Maka kata Rasulullah, adakah? Rasulullah khabar ke dia, mu bagi tak ke anak mu yang lain daripada Nu'man sebagaimana mu bagi kepada Nu'man? Kata Bashir, tak. Apa kata Rasulullah? Ittaqullah. Tengok Rasulullah kata, hendaklah mu takut kepada Allah. Sebab benda Rasulullah kata lagu tu? Kerana Nu'man adalah orang beriman. Orang beriman cukup kita kata, mu kena takut kepada Allah. Perbuatan mu salah. Tak boleh buat gitu. Mu nak beri belaka. Jangan beri sebahagian, tak beri sebahagian yang lain. Iaitu tidak adil. I'dilu. Ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Tengok Rasulullah kabarkan kepada Bashir, mu kena bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman cukup kita takutkan dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia buat benda, kita kata mu kena takut kepada Allah. Cukup orang beriman. Dia akan berhenti daripada melakukan kesilapan. Baik. Mu buat silap. Mu ambil benda lagu ni. Mu ambil benda lagu ni daripada segi hukum mana? Salah ke tak? Okey, kalau Allah Ta'ala tanya, mu ada jawapan ke tak? Mu tahu tak? Mu buat ni salah. Kalau di akhirat, kalau mu ada jawapan tak depan Allah Ta'ala, mu ada alasan ke tak mu buat benda ni? Nengu dia. Orang beriman gitu. Orang beriman gitu. Okey, takutkan orang beriman dengan Allah. Lepas tu, golongan munafiqin dengan pemerintah. Golongan munafiqin. Dia golongan munafiqin, maksudnya golongan munafiqin. Golongan munafiqin ni dia menzahirkan benda yang lain daripada apa yang ada dalam hati dia. Kadang-kadang ni kita ni banyak bermuka-muka. Jadi ni Sultan kata salah buat gini Sampai Sultan parut kamu. Okey, boleh kita takutkan golongan munafiqin dengan pemerintah. Orang beriman takutkan dia dengan pemerintah tak jadi. Kalau benda tu betul, benda tu salah, dia tetap akan kata salah. Benda tu betul, dia tetap akan kata betul. Walaupun mu bagi amaran kepada dia dengan pemerintah sekalipun, dengan raja ke, dengan sultan ke, dengan Perdana Menteri ke, dengan polis ke, dia tidak akan berganjak daripada berkata perkara yang betul. Tu orang betul-betul beriman. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiganya adalah dan golongan yang riak dengan manusia. Orang yang suka memperlihatkan kebaikan orang kepada orang lain, mu cukup takutkan dia kepada manusia. Dia tunjuk dia baik semua padahal dia buat buruk.
Jadi apabila dia buat kesalahan, baik, dia takut. Kalau kita nak kabur benda yang dibuat tu kepada manusia. Begitu. Orang yang suka memperlihatkan kebaikan dia kepada manusia, nak cari puji manusia, maka dia takut. Kalau manusia kata kepada dia sebaliknya, tak puji dia. Baik. Seterusnya cabang iman yang ke-46. Gembira dengan syurga dan resah dengan dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya hadis Jabir bin Samurah daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud, wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Sesiapa yang berasa gembira dengan kebaikannya dan duka cita dengan dosanya, dia adalah orang beriman. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita bagaimanakah kita nak ukur diri kita beriman ataupun tidak. Dengan dua ukuran. Ukuran yang pertama adalah sesiapa yang kebaikan hak yang dibuat mengembirakan dia. Dia gembira dengan kebaikan hak yang dia buat. Tapi gembira ni bukanlah riak, bukanlah sum'ah, bukanlah ujub. Kadang-kadang kita gembira dengan kita membuat kebaikan kerana ada sifat ujub. Oh, hebat aku, orang lain dah boleh buat gini, aku seorang boleh buat. Itu dia panggil ujub, bukan? Dia gembira ni adalah kerana dia percaya setiap kebaikan, ganjaran dia adalah kebaikan. Oleh kerana dia percaya setiap kebaikan, ganjaran adalah kebaikan, maka ketika dia mampu melakukan kebaikan, dia gembira. Kerana dia mengharapkan ganjaran tersebut dia dapat. Satu. Yang keduanya adalah kejahatan yang dia buat menyebabkan dia rasa duka cita. Dia buat maksiat, Allah berduka cita. Berduka cita kerana benda. Kerana dia yakin setiap maksiat balasan dia adalah benda buruk. Balasan dia adalah kejahatan. Maka dia berduka cita. Maka orang tu orang beriman. Orang beriman ni bukanlah orang yang tidak melakukan kejahatan. Bukan tidak melakukan maksiat. Sebab tidak ada seorang pun di kalangan kita yang terselamat daripada melakukan maksiat. Orang yang terselamat daripada melakukan maksiat adalah para nabi dan para rasul. Para nabi sahaja, para rasul sahaja yang dijamin terselamat daripada melakukan maksiat. Manakala orang yang selain daripada nabi dan rasul, dia tidak dijamin daripada ataupun tidak terselamat daripada melakukan maksiat. Cuma perbezaannya, orang yang kuat agama, tak banyak mana maksiat dia dengan orang yang jauh daripada agama. Namun, siapa pun dia tidak terselamat daripada melakukan kesilapan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi, ukuran orang betul-betul beriman adalah bukan ni dak buat kejahatan, ni buat kejahatan. Bukan begitu. Sebab semua kita tidak terlepas daripada melakukan kejahatan. Cuma tengok, setelah daripada kita tersilap, setelah daripada kita buat maksiat, setelah daripada kita buat kejahatan, apakah perasaan kita? Orang yang iman dia sempurna, pasti dia akan berduka cita. Dengan kejahatan yang dia buat. Yang mana penyesalan dan berduka cita itu adalah tangga untuk dia bertaubat kepada Allah. Maka dia adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cabang iman yang ke-47. Merawat segala dosa dengan taubat. Jadi, dosa ni diumpamakan seperti penyakit. Diumpamakan seperti racun. Maka setiap penyakit dan racun mesti kita kena rawat. Tidak, akibatnya kita yang akan tanggung. Kita akan menanggung penderitaan daripada racun dan penyakit tersebut kalau sekiranya kita tidak rawat. Yang mana penderitaan ini jelas di akhirat nanti. Tetapi sebenarnya penderitaan daripada melakukan dosa bukan dirasakan di akhirat sahaja, bukan di dunia rasa dah. Di dunia rasa dah. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah apabila seorang hamba melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditulis di dalam hatinya
satu gurisan yang hitam. Jadi hati tidak tenteram, hati segerabu, dan tidak ada ketenangan di dalam hidup kerana banyak melakukan dosa. Di akhirat dah soroyak lagi, dah soroyak kalau di akhirat lebih teruk lagi kesusahan yang dia alami. Maka dosa diumpamakan seperti racun ataupun penyakit yang perlu kepada rawatan. Rawatan daripada dosa adalah bertaubat kepada Allah. Maka antara cabang iman adalah merawat segala dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qazwini didatangkan tiga daripada Al-Quran yang dijadikan sandaran bahawasanya merawat segala dosa dengan taubat adalah termasuk di dalam cabang iman. Di taubat ni benda taubat sebenarnya. Di taubat ni, perkataan taubat, makna dia dalam bahasa Arab kembali. Itu makna taubat. Orang yang bertaubat adalah orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Pelaku maksiat dia jauh dengan Allah. Maka bertaubat maksudnya dia balik semula kepada Allah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taubat. Dan taubat dia ada rukun-rukun dia. Yang apabila seorang tu cukup rukun dia, maka barulah sah taubat. Kalau tidak cukup rukun, maka tidak sah taubat. Rukun taubat yang paling besar sekali adalah menyesal. Rukun taubat yang paling besar sekali. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, an-nadmu taubah. Menyesal adalah taubat. Tapi menyesal yang dikatakan rukun taubat adalah menyesal kerana Allah, bukan menyesal kerana manusia. Ada kala orang tu menyesal, tapi bukan kerana Allah, kerana manusia. Dia ambil rasuah. Sebagai contoh, dia ambil rasuah. Tiba-tiba orang tahu, pecah bom. Dia kena berikat di SPRM dok sekarang. Oh, nyesal dia, bodoh, kuat kerja gini, bodoh, nyesal, siang malam nyesal. Tapi nyesal kerana benda? Kerana manusia. Kerana pecah. Kalau tak pecah, ada masalah. Kerana malu kepada manusia. Itu bukan taubat gitu. Dia taubat ni menyesal kerana Allah. Kadang-kadang kita ni menyesal kerana kita melakukan kesilapan tertentu bukan kerana Allah, tetapi kerana manusia. Kerana manusia. Itu tidak dinamakan sebagai taubat. Taubat mesti menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun taubat yang lain, antaranya adalah mesti dalam hati saat itu. Dalam hati bercita-cita tidak akan mengulangi balik perbuatan tersebut. Dua. Yang ketiganya dia kena tinggal maksiat tersebut. Ketiga. Kalau misalnya melibatkan kesalahan dengan manusia, kena minta maaf ataupun kena minta halal, kena bayar balik, kena ganti balik. Dan kalau sekiranya melibatkan kita tinggal kewajipan, maka wajib kita kena qada balik. Kita taubat dah dulu kita tak bayar zakat, kena bayar mula. Kita taubat dah dulu aku dah sembahyang, kena qada balik sembahyang tersebut. Taubat dah sebab dulu aku dah puasa, ni nak puasa dah, kena qada balik puasa tersebut. Barulah dikirakan sah taubat kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang iman yang ke-47 merawat segala dosa dengan taubat. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita mengharapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.